Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Nawaitu ta'lu wa ta'lim wa tazakkura wa tazkira wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hasa 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. اللهم إني أسألك علما لدني ومشربا صافي هاني يا وهاب يا غني. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. ربي يسر ولا تعسر وَتَمِّمْ بِالْخَيْرِ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك. Berkata Syekh Daud bin Wan Abdullah Al-Fatani dalam kitab dia Ad-Durrus Samin, sehinggalah perkataan dia dan makna al-wad'i, dan makna al-wad'i situ, dan makna wad'i lahuma itu. Nah, masuk wad'i lahuma di dalam ta'rif gapo dia, ta'rif mengenai hukum itu, hukum syarak itu. Ia kata huwa khitabullahi ta'ala al-muta'alliqu bi af'alil mukallafina bit talabi awil ibahati wal wad'i lahuma. Perkataan wad'i lahuma perkataan wad'i ini maksud dia ibaratun an-nasbi syari'i imaratan 'alal hukmi min tilka ahkamil khamsati. Maksud wad'i ni gapo dia? Ibaratun, satu ibarat daripada mendirikan oleh syarak akan tanda atas suatu hukum. Daripada demikian segala hukum yang dah lima, hukum yang lima dahulu itu. Jadi hukum ini ada dua. Pertama, hukum syarak taklifi dipanggil. Kedua, hukum syarak al-wad'i. Hukum syarak taklifi ia kait dengan wajib, haram, sunat, makruh, haruf. Lima hukum. Haram, wajib, sunat, makruh, haruf. Lima hukum. Bid'ah tak ada. Apa hukum dah ni bid'ah? Tak ada. Hukum ni ada lima saja. Tak ada kata hukum dah ni kau dia. Bid'ah. Bid'ah ni dosa kau ada bid'ah. Hukum dia bid'ah. Dak haram kau guna kita mengaji hukum hakam mukallaf ini ada lima. Nah, tiba-tibanya tambah so lagi. Siapa dia tak tahu. Nah, bid'ah. Maka mukallaf ni
semua perbuatan dia ada 5 hukum. Kita orang dewasa ni, semua gerak-geri kita tak lepas daripada 5 bahasa hukum ni. Gilah mana selagi mana kita hidup, kehidupan kita, perbuatan kita akan berkait dengan 5 hukum hakim. Kalau kita tidak mukallaf, contohnya budak-budak gi rumah orang. Apabila gi rumah orang, nyo buah, nyo hungga, nyo gapo, nyo kocok TV orang hok harga 8,000 jatuh ping pecah berat. Maka sengih. Budak punya pukulan. Katanya tuan rumah, Allah Rabbi, ansure tak habis bayar lagi 8,000 pecah dah lah. Pas lagu mana? Katanya orang tua dia, nak kata lagu mana? Budak. Nak kata lagu mana? Bukan ada dosa pahala pun. Bukan mukallaf dia. Munggo yang ngaji juga kan. Kerana orang mukallaf ni orang akil balik. Budak-budak wak kira. Munggo tak dosa, tak ada apa dia, tak ada hukum dia. Budak-budak tak sudah wak kira lah. Dia kata lagu tu. Syarak kata lagu tu ke? Syarak kata betul. Betul ke perkataan dia. Dari sudut hukum mukallaf, budak-budak tak ada. Dosa tak? Perbuatan dia merosak ke TV orang harga 8,000 lagu tu pun tak berdosa. Sunat pun tak. Harus pun tak. Makruh pun tak. Pas lagu mana pakai klik lagu tu? Makan sekut raya pakai klik lagu tu. Tak. Kena sekat muka pintu. Katanya kau dia, kena bayar ganti rugi. Bayar lagu mana? Budak kita ada hukum hakam. Demo tinggal so lagi. Hukum syarak ni ada so lagi dipanggil hukum wada'i. Hukum wada'i ni apa dia? Kita akan ngaji lepas ni sebab syarak soh manik dipanggil. TV ambo harga 8,000 penuh. Hacur lebu. Disebabkan oleh anak demo. Maka anak demo sebab kepada rosak bagi ambo. Sekali pun hukum mukallaf tak ada, tapi hukum wada'i dia kena. Apa dia? Dia sebab kepada rosak TV ambo. Maka syarak ambil kira juga, ya. Tak dosa, betul tak dosa. Tetapi dia penyebab kepada rosak bagi ambo. Mari bayar. Berapa? 8,500. Patut setengah tu apa dia? Nak marah. Go marah 500, 8,000 go TV. Nama. Nya biar anak lagu tu mana boleh. 8,500. Sebab itulah binatang ko orang yang bukan mukallaf kalau merosok ke barangnya, sekalipun benda tu tidak berdosa, tetapi tetap kena ganti rugi, kena hukum apa? Hukum wada'i lah. Sebab dia. Tu dia kata. Tuhan meletakkan satu sebagai tanda atas suatu hukum. Contohnya, sembahyang maghrib nak jadi wajib, mesti ada syarat dia. Kalau tak cukup syarat dia, maka hukum dia tak jadi wajib. Maka sebab syarat apa dia semua itu, dia panggil tanda kepada hukum hak 5 tu. Nak jadi wajib, dia ada sebab dia. Dia ada syarat dia. Dia ada sah manik dia, gapo dia. Contohnya, sembahyang wajib, ya. Tetapi kalau orang tu mari haid, maka dia manik, ada benda yang melarang dia daripada sembahyang. Sebab pula, sah pula. Kalau cukup syarat, maka sembahyang fardu saat ni sah. Kalau syarat pula, kalau cukup syarat, maka sembahyang itu sah. Cukup sebab. Contohnya, kalau maghrib, tergelam matahari, sebab kepada wajibnya sembahyang maghrib. Maka 5 benda saat ni, 5 benda menjadi tanda kepada 5 hukum. Semua haram wajib tu mesti kena ada 5 benda. Maka 5 kali 5 jadi 25. 5 kali dengan 5 jadi 25. So tu hukum wajib. Dia ada syarat dia. Dia ada sebab dia, dia ada sah dia, dia ada manik dia, dia ada sah batal dia. Maka hukum wada'i itu 5 perkara. Pertama, syarat dipanggil.
Kedua, mani' dipanggil. Ketiga, sebab syarat mani' sebab. Keempatnya sahih ataupun sah. Nah, dan kelimanya fasik atau batal. Nah, maka apabila kita pukul berapa dia, apa kih pula kena pukul pula. Dia terjemuh bahasa Arab dorak. Doroba ni makna dia pukul. Bahasa Arab panggil dorok. Nah, orang Kelantan panggil cutera 5, pukul 5. Pukul 5, darat 5. Nah, bukan tentera darat tu, bukan darat alik ulu puih tu. Dorak maknanya, doroba, dorak-doraknya terjemuh pukul ke. Nah, orang dulu kalau kali ni darak dia panggil. Darak ni sama dengan doroba ni maknanya pukul, kita terjemuh pukul ke. Kalau 5 kita pukul dengan 5 hukum wadi'i yang 5 sebab dan 5 kepada hukum taklifi yang 5 dahulu itu wajib, sunat, haram, makruh, haruh jadi hasil 25. Benda nak jadi wajib ada sebab syarat dia. Benda nak jadi haram ada sebab syarat manik sah dia. Nah, maka erti syarat pula. Ni nak ngaji sangat. Mukadimah untuk pengajian ilmu usul fiqh. Kena faham gapo dia maksud wajib, gapo dia maksud haram, gapo dia maksud sunat. Maka erti syarat itu ma yalzamu min adamihi al-adamu wala yalzamu min wujudihi wujudun wala adamun li zatih. Gapo dia maksud syarat-syarat ni? Payah sikit je. Nak jadi orang alim lagu ni lah. Barang, benda yang lazim, barang, perkara lazim daripada ketiadaan syarat, ketiadaan masyru'. Lazim apabila tak ada dia, maka tak ada lah ibadat. Apabila tak ada syarat, maka tak ada lah ibadat. Contohnya syarat nak semaya, kena tutup aurat. Maka tak ada tutup aurat, tak ada istilah semaya. Semaya khusyuk kemain, tak pakai seluar. Tak pakai seluar tu imam semaya khusyuk berjerit wah. Tak ada istilah diterima sah kau berapa. Sebab apa? Sebab tak cukup syarat. Dan tiada lazim daripada ada syarat, ada masyru'. Dan tidak disyaratkan kalau ada syarat mesti ada semaya. Contohnya, tak setiap kata orang tu kena tutup, orang tutup aurat mesti kena semaya, tak syarat. Tetapi kalau nak semaya mesti kena tutup aurat. Tetapi kalau tutup aurat tak syarat kita kena semaya. Tu maksud dia. Tu maksud syarat. Dan tiada bagi zatnya tiada bagi zatnya kita tidak tengok pada diri semaya itu sendiri. Tengok dalam ta'liq dia kata qauluhu dan tiadanya bagi zatnya, yakni diiktibarkan kepada zat. Adapun dengan iktibar yang lain seperti orang faqidut tahuraini, orang yang tidak ada air semaya, orang tak ada air dengan tak ada debu, maka sembahyang ia kerana meraih akan waktu, padahal syarat tiada ada, wallahu a'lam. Kadang-kadang ada orang buat sembahyang dengan tidak ada syarat, sah juga, sah. Bukan kata diri perkara lagu tu, kadang-kadang boleh berlaku dengan tidak ada syarat pun boleh ada sembahyang. Tetapi maksud syarat dia lagu tu lah. Apabila ada dia, ada air semaya, maka adalah sembahyang. Standard dia lagu tu. Tak ada air semaya, maka tak ada lah. Apabila tak ada air semaya, maka tidak ada lah semaya. Kita tak tengok pada sudut lain. Itu maksud lizatihi ini kita tidak tengok pada sudut lain. Tengok pada sudut syarat pula. Sebab nak sahkan sembahyang dia ada syarat pula, dia ada manik pula. Lizatihi itu maknanya kita tidak tengok pada sudut lain. Mudah.
Kita tengok dari sudut syarak saja. Bukan tengok dari sudut lain. Kalau sudut lain, kena tambah sebab pula, kena tambah sahih pula, kena tambah goni pula nah. Seperti haul. Haul ni tahun. Syarat bagi wajib zakat. Kita nak zakat ni mesti dah cukup tahun. Lepas tu semua zakat kena setahun. Tak juga. Ada zakat seperti zakat tanaman kena bui setiap kali kita tuai. Kalau kita menanam padi berapa kali lah ni setahun? 2 kali orang buat. Dulu sekali setahun. Lah ni 2 kali setahun boleh kutip hasil. Maka orang menanam padi 2 kali. Yaumah hasadih, setiap kali hari menuai maka kena bayar zakat. Kena bayar zakat pula kalau cukup syarat. Antara syaratnya bagi zakat padi cukup nisab dia. 300 ausuk. Nampak? 60 ausuk. Sama dengan dalam berapa? 1200 kilo kau berapa tak ingat 1200 kilo kau tak ingat dah. Orang tua kata kalau 10 butir bank ke 10 tu zakat. 9 lagi tu jual. Kalau 10,000 boleh, 1,000 cabut buat zakat. Manakala zakat lain kena setahun. Kita merah kambing kena cukup setahun. Kita nego cukup setahun baru kena zakat. Kita apa dia lagi ikutlah zakat apa? Zakat harta. Cukup setahun kita miliki harta barulah. Maka lazim daripada ketiadaan haul, ketiadaan wajib zakat. Sebab apa? Sebab tahun itu merupakan syarat kepada wajib zakat. Maka kalau tak cukup setahun, tak wajiblah zakat. Sebab tahun tu syarat kepada wajib zakat. Apabila tak ada, tak cukup tahun lagi, tak sudut bimbel lah. Baru nego 2 bulan ketar dah. Sebab apa? Sains sebelah kata, hamba bayar zakat lah ni. Sudah kena bayar zakat lah hamba. Kita baru nego 2 bulan. Bapaknya tak wajib, tak sudut bimbel lah. Sampai setahun baru kena bayar zakat. Dia kata apabila ketiadaan haul, tiada tahu ketiadaan wajib bayar zakat. Sekalipun tidak wajib, ulama-ulama dulu, salafus soleh dulu bayar zakat 2 kali. Kerana apa? Kelebihan bayar zakat 2 kali, maknanya sedekah zakat kerana apa? Nak jaga harta ni tak cukup dengan kita upah bodyguard, kita upah jaga, kita upah goni, kita sembuh racun, kita buat gapo, maka kalau tak ada pertolongan Tuhan, harta kita bahaya. Maka antara amalan salafus soleh dulu, orang-orang dulu soleh dulu, zakat 2 kali setahun. Kerana apa? Kerana zakat itu menjaga harta. Zakat itu menjaga harta. Dan tiada lazim daripada ada haul wajib zakat. Dan tidak syarat apabila berlalu setahun seorang itu kena bayar zakat. Tak syarat. Kadang-kadang demo setahun dah. Setahun ke apa dia? Kena bayar zakat. Zakat ke apa dia? Orang pitih pun tak ada. Biarlah lalu 14 tahun ke, 1100 tahun ke, dah pitih tak ada, maka bayar zakat. Tak payah bayar zakat. Cukup dah. Setahun cukup dah. Tak syarat kalau cukup setahun kena bayar zakat. Kecuali kalau kita ada memiliki harta-harta kena zakat. Ingat kalau bab zakat ni ada 6 jenis harta sahaja. Lebih kurang 6 harta yang Islam suruh bayar zakat. Contoh ke apa? Harta ada sipai mah, perak, berketul-ketul, berpuluh-puluh kilo. Ni kena bayar zakat. Mah perak, nakding. Zakat apa dia lagi? Zakat nego. Kalau kita nego, kita mega kambing, mega lembu, mega kuba, mega uta. Tu pun mega kalau kambing 40 ekor. Dipera selama setahun dah, maka kena bayar. Kalau baru pera 20 ekor, setahun tak bayar zakat lagi. Lembu pera 30 ekor, maka kena bayar zakat. Tanaman zakat 1/10 panggil muasyarat. Zakat makding, galian, melombong mah, melombong perak, melombong besi tak kena, melombong biji timah tak kena.
Melombong belia, contohnya belia lah. Melombong juga. Maka tak kena zakat, mah perok saja. Harta karun, rikah, jopo. Jopo rumah kita, harta dah ada lah. Sama besar dengan surah ni. Pitih saja. Selok kawan tu boleh. Nah, maka kena waktu bik zakat. Tak syarat setahun. Tak syarat setahun. Lepas tu apa dia lagi? Oh, zakat apa dah? Zakat fitrah. Kita hidup selama setahun. Bulan Ramadan hidup, bulan raya hidup, Syawal pun hidup. Pagi raya wajib kena bayar zakat tubuh dia panggil. Zakat badan. Berapa ya? 15 riyal saja. Tak ada lagi percuma. Mana ada barangnya setara ni 15 riyal ya. Nak cari mana tubuh kita ni? Tuhan minta 15 riyal ya setahun. Zakat fitrah dipanggil. Lepas pada puasa, bayar zakat ni, hidup kita macam bersih semula. Fitrah semula. Bayar zakat. Allah, patut dulu-dulu hamba tak bayar zakat terus. Qada selalu. Malam ni kalau ada pitih, ambil dalam poket selalu, bayar selalu. Berapa ya dulu 15 riyal ya? Kira berapa tahun dia hamba tak bayar? Tahu hamba ingat sunat ya, muka terlepas dah. Alih-alih terlepas biar lah. Ada orang fikir lagu tu, zakat terus. Kalau terlepas bayar lah, kena qada. Pas lama mana? 10 tahun dah hamba tak bayar. Okey. 10 tahun kali contohnya 15 riyal. Puasa 15 tahun lepas 15 riyal juga. Kalilah 15 kali 10, 150. Cari orang miskin, beri 150. Selesai qada lah zakat terus kita. Niat. Ni zakat terus qada hamba. Bulan ni mana ada orang bayar zakat terus? Betul, tapi hamba qada. Sopalah waktu tengah hari tak apa khabar semaya subuh. Apa dia mau semaya subuh tengah hari? Qada ke? Bukan waktu dia, ya kena cari waktu subuh juga nak qada subuh. Bukan. Maka ada orang tu nanti boleh puasa pula. Hamba nak qada. Apa qada kena tunggu lagu tu? Ada orang cukup dah zakat, tak si bayar lagi. Apa? Hamba nak bayar waktu afdal dah bulan Ramadan. Long. Dia mau masuk dah lah ni. Setahun dah hamba nego. Tapi dalam 4 bulan lagi baru masuk Ramadan misalnya. Ya tunggu orang Jamila ni. Tunggu bulan puasa baru nak bayar zakat. Berdosa 4 bulan. Tawak tubik. Waktu wajib tubik dah. Tiba-tibanya tunda. Apa? Nak bayar bulan puasa. Orang miskin dok kelak zaman PKP, zaman SOP ni orang payah pitih. Tiba-tiba apabila pitih kita cukup setahun, maka harta kita bertukar jadi milik orang miskin sikit. Pas lagu mana? Kalau kita tak bayar, bererti kita tahan hak dia. Seolah-olah kita ambil hak orang miskin. Maka berdosa. Kena wi selalu. Lepas pada cukup setahun, maka ambil selalu, bui selalu. Ia tukar selalu. Kerana haram-haram ni ada 15 sebab. Haram, benda halal jadi haram ada 15 sebab. Salah satunya haram hauli dipanggil. Apabila masuk setahun, harta kita hak Allah, kita noreh, kita cari pitih, kita simpan bukan main. Tak wi kok orang, tak sedekah pun. Saya pitih, simpan, baca bismillah simpan. Nama tak siwi kok orang, bismillah, puruk simpan. Tiba-tiba cukup setahun, maka harta tu jadi haram. Jadi haram. Hamba tak curi pun harta orang, tak curi pun tak syarat kata bagi curi saja jadi haram. Tak bayar hak orang pun jadi haram juga. Pas lagu mana? Kena waktu bik. Berapa ya demo? Nikah dah. Bini demo kena bayar. Anak ada. Berapa orang? So 2 3 4 5 campur 2 jadi 7 pula kali bayar wi kat orang. Kalau harta pula zakat harta pula pula. Waktu bik 1/40 daripada nilai harta kita. Majlis agama waktu bik setiap tahun. Tahun ni berapa zakat harta? Ya sebut. Kalau harta sampai 15,000 tak kosek selama setahun, waktu bik zakat. Tengok cek adalah 20,000 dalam bank kita. 20,000 bagi 40. Berapa? Okey, waktu bik wi zakat pada orang susah. Tak si waktu bik, hamba tak pernah ambil pun harta orang miskin. Tu Islam ajar lagu tu. Harta kalau banyak tak kosek setahun bererti demo lebih dah pitih ni. Islam bukan nak sangat, tapi kalau 15,000 tak kosek, tak seguna sangat dah pitih banyak telajak dah tu. Maka kena bui kat orang miskin sikit, bui kat orang miskin. Tu saja harta-harta kena zakat. Kita ada tanah 80,000 hektar. Tiba-tiba kena zakat tanah, tak ada zakat tanah. Kita ada kereta Lamborghini, kereta Hemo, kereta Paku,
Kereta pukul, kereta berapa dia harga mahal nah. Lamborghini ko sport saja. Kereta Ferrari, kereta berapa nama Rima tak tahu, harga mahal saja. Bagi 14 juta seputih. Ada hak tu 100 juta, helikopter 14 putih. Kena zakat tak kena zakat? Kita ada koleksi belia. Belia misalnya. Bagi kemah, kau apa dia? Bagi kemah. Pakai bagi kemah. Cicing sorak harga dia 1.800.000. Tak kena zakat juga. Sebab apa? Sebab bagi kemah. Jadi hanya beberapa jenis harta yang kena zakat. Nanai dokong 1,000 hektar. Tak payah kena zakat. Nanai padi saja kena zakat. Nanai apa dia okey? Nanai sawit tak kena zakat. Nanai getah tak kena zakat. Noreh getah kena zakat ke tak? Tak. Noreh getah tak kena zakat ke apa dia? Kecuali dia menego. Dia menego jual beli maka kena zakat perniagaan. Kalau dia buat nego. Paku tak wajib zakat. Boxer tak wajib zakat. Koleksi boxer dia saja penuh 4 mari. Tak wajib kena zakat. Tapi kalau dia buat jual. Dia buka pasar malam, dia jual boxer saja. Tu pun pakai boxer saja. Nak kata jual boxer kan? Adalah dekat 10 kontainer jual boxer. Maka asalnya boxer tak kena zakat. Tapi apabila buat jual kena zakat. Buat jual apa dia? Paku kena bayar zakat. Sebab apa? Sebab zakat nego. Saat ni tak sebut zakat nego. So. Dan ada wajibnya dengan sekira-kira kita tilik kepada zat haul jua. Hal ni kita kecek bab haul saja. Kalau kecek bab syarat lain, tak jadi juga. Tu dia kata. Sebab tu syarat tu kita kena tengok diri dia saja. Jangan tengok pada sudut pandangan lain. Kalau tengok sudut pandangan lain, kadang-kadang tak sah juga sebab dia tak kena ke apa nah. Dan adapun jika kita tilik kepada yang lain, jangan tengok. Terkadang didapat akal ho dan tiada wajib zakat sebab ada manik pula. Kadang-kadang ho cukup dah, tak kena zakat juga. Tak kena zakat sebab ada manik pula. Gapo dia? Seperti kita tak cakap cocok pitih dalam bank. Tak ada pitih kita. La ilaha illallah. Pitih tu ada dalam tulisan. Tulis itu. Dalam akaun kita awak ada 14 juta. Tak cocok. Tak tobik, tak tahulah lagu mana. Apa tengok baru ni tu hacur lebu tu. Tinggal ATM saja. Tengok. Token bank tu lari berat, tak tahu mana pitih kita. La ilaha illallah. Faham kena bayar zakat ni lagu mana ni kata. Tak boleh pitih kita. Kena tunggu, tak bayar zakat. Tak payah lagi. Buat apa? Pitih hamba tak sapa. Maka ada manik. Ada benda yang menghalang kita daripada bayar zakat. Dosa. Tak dosa pada masa tu. Sekalipun masuk dah waktu wajibnya. Lagu tu. Supaya kita ada pitih tapi ada butang orang. Orang pinjam pitih kita. 1 juta misalnya. Pitih kita ada 1 juta. Orang pun pinjam pitih kita 1 juta. Kita cukup setahun. Pitih kita duduk dengan orang kena kira juga. Pitih hamba ada 1 juta dengan orang lah. Tapi ingat, mana dah setahun dah dia pinjam. Okey, cukup. Hamba kena bayar zakat ni. Zakat 1/40 daripada 1 juta. Kena ingat. Lepas tu nak bayar ke mana? Tahu tak bayar lagi. Nak bayar ke mana hamba pitih? Tak ada juga. Ingat, tulis di buku. Tak zakat tahun ni sekian-sekian. Tapi buat apa tak bayar? Sebab pitih tak sapa lagi. Orang berhutang pitih orang pula. Hamba berhutang pitih orang. 1 juta. Berlalu setahun. Kena zakat ke tak? Kena zakat juga. Pas 2 kali. Barang berhutang ni, orang jowi hutang pun kena kira, orang hak berhutang pun kena kira. Jangan orang kata ni bukan pitih hamba. Nampak yang hamba kaya belakang ni, hamba berhutang belakang. Bagi orang tak kena zakat seputih habuk dia, pitih apa semua. Pitih ni hamba berhutang banyak. Mana kata hamba tak bayar pitih hamba? Pitih orang saja dalam pitih hamba. Kereta-kereta orang belakang. Tak si bayar zakat. Tak. Apabila kita memiliki suatu benda, pitih ataupun harta sekalipun dengan jalan hutang, tapi kita miliki, kena kira dan bayar zakat. Iaitu hutang. Contohnya berhutang. Hamba sapa dah tahun, tetapi pitih tu hamba ada orang hutang. Qauluhu iaitu hutang. Hutang. Buat kita tak panggil hutang. Mari nak hutang pitih tak? Malu. Nak pinjam pitih. Standard KL sikit.
Pinjam ni lain, butai ni lain. Kita kata nak mari pinjam piti. Yakni hartanya beri hutang kepada seseorang dan sampai haulnya tetapi ada manik, maka tiada wajib zakat. Adapun kita berhutang daripada orang dan ada bagi kita harta yang sampai nisab dan cukup haulnya, maka tiada manik daripada mewajibkan zakat. Orang je berhutang tetap kena bayar, kena kira pitih dia. Orang hok bui hutang kena kira juga pitih dia. Cuma kadang-kadang tak boleh nak bayar hutang lagi sebab orang tak bayar hutang kita, maka kita tak boleh bayar zakat lagi. Dia kata atau sebab tiada sebab iaitu memilik nisab, tak cukup nisab pula. Cukup 2 tahun pula tapi tak cukup nisab. Tak cukup 15,000. Contohnya lah. Maka erti manik pula. Saat ni syarat. Contoh yawi syarat Manik pula, gapo dia manik? Sebab bawah hukum wada'i ni ada 5 benda. Manik-manik itu gapo dia? Ma yalzamu min wujudihi al-adamu. Wala yazamu min adamihi wujudun wala adamun li zatih. Barang yang lazim daripada wujudnya manik itu nyo manik tu. Nyo yang panggil nyo tak ada kembali. Orang kata kalau nak cari nyo pondok banyak sekali. Nyo. Pas betak kecil ada nyo. Pekak nah kalau gula agak. Nyo banyak telajuk. Daripada wujud nyo manik, manik tu. Itu adamul wujubil hukum. Tidak ada hukum. Apabila ada manik, maka tidak ada hukum. Semaya wajib, bagi orang tak ada masalah ke apa. Kalau orang mari wajib lagi tak semaya? Tak ada hukum semaya wajib bagi orang yang ada manik Hik ni penghalang daripada wajibnya sembahyang. Dan tiada lazim daripada adamul manik itu wujud hukum. Dan tidak syarat apabila seorang ada manik itu, maka wajib ada hukum. Dan tiada misalnya orang itu bersih, tak ada manik, maka wajib sembahyang. Dok juga kan, dia tak masuk waktu lagi. Maka tak syarat kalau tak ada manik orang tu mesti buat ibadat. Tak. Tapi kalau ada manik tentu dah tak sah ibadat. Ia macam balik daripada takrif syarat. Dan tiada adamnya dengan tilik kepada zat. Zat ni maknanya tengok pada masalah ni saja, jangan tengok daripada sudut pandang yang lain. Itu maksud. Seperti hik umpamanya. Masalah hik ni contoh bagi benda manik daripada ibadat, benda menghalang ibadat. Maka lazim daripada ada hik itu ketiadaan diperoleh sembahyang. Kalau ada hik tak boleh sembahyang. Dan tiada lazim daripada ketiadaan hik itu ada sembahyang. Dan tak syarat orang tak ada hik kena sembahyang. Kadang-kadang orang tak ada hik tak sembahyang ikut dia, tak masuk waktu lagi, tak payah sembahyang. Dan tiada adam sembahyang dengan sekira-kira kita tilik kepada zat hik. Kita tengok pada zat hik saja. Adapun dengan kita tilik kepada yang lain lagi, maka terkadang ketiadaan hik dah dan tiada wajib sembahyang. Tak ada hik dah tapi tak ada sembahyang apa? Sebab ketiadaan syarat pula. Tak ada air sembahyang. Gapo-gapo dia ikutlah, tak cukup syarat tak boleh sembahyang juga. Cuma tengok pada sudut tu saja. Dan iaitu akal. Tak ada hik dah, tapi orang tino gila tak wajib sembahyang juga. Tapi kalau kita bahas dari sudut hik saja, memanglah kalau ada hik tak sah sembahyang. Kalau tak ada hik sah sembahyang. Gitu. Tapi kadang-kadang tak ada hik pun tak sah juga sembahyang sebab gila. Tengok sudut lain. Atau ketiadaan sebab dan iaitu waktu. Sebab ni waktu contohnya. Tak masuk waktu subuh lagi. Nak sembahyang dah subuh. Ambo ni warung, ambo ni tasawuf. Nak sembahyang subuh dah lah ni. Tak sah. Berdosa dah pula kalau nak sembahyang subuh lah ni. Sebab apa? Sebab tak masuk waktu lagi. Dok saya warung. Nak sembahyang. Nabi Muhammad tak sembahyang subuh waktu ni. Dia tunggu masuk waktu baru sembahyang. Tiba-tiba kita nak sembahyang dah subuh. Lebih warung pada Nabi Muhammad.
maka bermain-main dengan ibadat. Kerana ibadat semaya subuh pada waktu sekarang tak sah. Macam main dah pula dengan ibadat. Apa hukum dia bermain-main? Wak ringan-ringan, nganying dengan ibadat. Walau lawak ibadat ni. Haram hukum dia berdosa. Nah. Maka erti sebab itu, panjang pula. Biar dua tu pun tak apa dah. Boleh ingat dua tu tak apa dah. Hak berat tak boleh ingat seputih habuk. Slow-slow dah tu.